Kahwin tak kahwin, faham dah kan? Tahun bila, dilahirkan tahun bila, perkataan 出生 untuk dilahirkan. 同学 rakan sekelas, 同学 rakan sekelas. Okey, lepas tu 女朋友 teman wanita. Okey, dekat ayat dialog nombor 2 ada satu ayat subjek dan predicate. Okey. 她叫 Hana. 她叫 Hana. Dia tu subjek. Predicate-nya apa dia? 叫 Hana. So orang ni namanya Hana. Itu ayat subjek predicate. Okey, kalau you tengok muka surat 19. Muka surat 19. Muka surat 19. Okey. Lepas tu 她很漂亮. Ayat yang pertama sekali muka surat 19. Okey, ayat pertama muka surat 19. 她很漂亮. Dia sangat cantik. Okey, so 她 subjek, 漂亮 predicate. Okey, buat ni lah. Okey. Lambat-lambat ni. Okey, paperwork tu you tak payah buat lagi ya. So untuk hari ni ada 3 slide ya, 3 slide. Okey, kita nak buka.
Nasib baik you all tak left lagi. Patutlah senyap je. Tak ada orang menjawab soalan. Okey, minta maaf sekali lagi. Kita tengok. Oh, masih lagi rekod. Okey, nampak skrin tak? Tak nampak. Sorry Itulah dalam masa kelas Lausa malas nak angkat telefon. Rupa-rupanya you all yang call Lausa. Kelakar. Okay, it's okay. 谢谢你们. Thank you, thank you. Sampai mana tadi? Sini dah? Sini? Ke sini? Kat mana tadi? Lausa left kat mana? Dari awal lagi lah Usha. Apa daripada awal lagi? Aduh, habislah. Daripada awal? Daripada sini lagi? Sini dah? Daripada sini lagi? Aduh. Okey. Tak apalah, ulang sekali lagi. Okey, untuk tahun kita untuk kita mencatatkan tarikh untuk dalam bahasa Mandarin. So kita bermula dengan tahun dulu, diikuti dengan bulan dan hari bulan. So yang you all kena ingat je yang nian, yue dengan hao. Okey, nian, yue dengan hao. R ni ada buku lain yang guna R untuk hari bulan, ada surat khabar pun guna R juga. So ada yang guna hao. So dua-dua pun betul. Dua-dua pun sama, boleh guna ya. So untuk tarikh hari ni saya terleft. Macam mana terleft? Okey, dah 37 dah. Okey. So untuk tulis tarikh hari ni, okey, dia akan jadi macam ni. Erling, nian dulu. Lepas tu diikuti dengan bulan, 11月 dan 3号. Okay, so 2020年11月3号. So kalau tulis, kalau siapa ada buat urusan bisnes dengan orang Cina, tarikh dia akan tulis macam ni. Okay, worst come to worst, masalahnya orang Cina pun kadang-kadang dia tak tulis tahun, dia akan tulis macam ni saja. So bila angka yang kecil, okay, awak akan confuse. Sama ada ini 11 hari bulan 3 ataupun 3 hari bulan 11. So awak kena tengok awak dealing dengan siapa. Kalau urusan tu dengan orang pihak Cina di China, so dia akan tulis ini sebagai bulan 11 dan 3 hari bulan. Okay. So kalau kita dekat sini ni maksudnya 11 Mac lah kan? Betul tak? So, tengok you are dealing with whom. Okay, kalau dengan orang Cina, macam ni lah tarikhnya. Okay. So, next kita tengok Tian. Okay, Tian. Okay, sebelum kita tengok Tian. Okay, so dekat sini kalau kita nak sebutkan tarikh, kita lupakan pasal tahun. Okay, kita tengok tarikh. 11月3号. Okay, so macam mana kita nak bertanyakan tarikh? Hari ini berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Bulan apa dan berapa hari bulan? Okay, so awak tengok kat sini. Okay, yang nombornya yang ini, betul tak? Yang ini adalah nombor. So nombor kalau kita nak tanya soalan dia jadi apa? Kita guna perkataan apa untuk bertanyakan berapa? Berapa orang? Kita guna apa? Kata tanya untuk berapa? Dalam bahasa Mandarin? Ji. Okay, ini nombor. Nombor ni kita letak Ji untuk bertanyakan soalan.
berapa bulan, maksudnya bulan apa, 几月. Okey, ini pun nombor. So kita guna 几 juga. 几号 salin balik. Okey. So jadilah bertanyakan tarikh 几月几号. Okey. 几月几号 tu maksudnya bertanyakan tarikh bulan dengan hari bulan sekali. Okey. So kalau saya nak tanya hari ini berapa hari bulan? Okey, hari ini kejap kita belajar 今天. 今天几月几号? Okey, ini adalah soalan bertanyakan hari ini berapa, apakah tarikh untuk hari ini. Okey. 今天几月几号? Okey, so nampak tak kat sini bila ada nombor je kita guna 几. Ini pun guna 几. Okey. Okey, so dah persoalan pertama, macam mana fokus kita untuk hari ini adalah bertanyakan tarikh dan menyatakan tarikh. Okey, macam mana awak nak bagi tahu orang tarikh. Okey, dan nak bertanyakan tarikh untuk hari ini. Okey, dah Okey, so kita tengok tian pula. Tian. Okey, tian kita ada 今天, 明天 dengan 昨天. 3 ni Okey, so perhatikan kat sini guna 今 dan 明 dengan 昨天. Okey, so 今天 untuk hari ini, 明天 untuk esok, 昨天 untuk yesterday ataupun kemarin. Okey, konsep yang sama juga kita gunakan untuk tahun. Untuk nian, tengok dia guna 金 juga, warna merah ni sama. 金 Ming sama warna biru. Cuma belakangnya kita guna nian, kita letak nian untuk membezakan cerita pasal hari ataupun cerita pasal tahun. Okey, yang bezanya yang benda yang lepas. Untuk hari dia guna 昨天, untuk tahun dia guna 去年. Itu je yang beza. Okey, 去年. Untuk hari kita guna 昨天 dan untuk tahun yang lepas kita guna 去年. Okey, apa maksud 去? 去, langsung bagi tahu siap-siap Okey, just take note perkataan 去 ni sangat penting. 去 saja maksudnya pergi. Okey, 去 maksudnya pergi. 你要去哪里? Awak nak pergi mana? 我要去 UiTM. Saya nak pergi UiTM. 我要去吃饭. Saya nak pergi makan. 我要去阿丽的家. Okey, saya nak pergi ke rumah Ali. Okey, perkataan 去 ni adalah kata penyambung yang sangat-sangat penting. Okey, kata penyambung. Okey, sebelum tu, okey, 去 ni maksudnya pergi. So, untuk tahun kita kata tahun yang sudah pergi. Okey? Itu sahaja untuk hari dengan tahun. Dia guna konsep yang sama iaitu guna 今 dengan 今, 明 dengan 明 juga untuk tahun depan, untuk esok, dan pergi untuk tahun, 昨 untuk yesterday. Okay, so langsung ada satu lagi diagram. Okay, so benda yang sama cuma bentuk penyampaian yang berlainan sikit. Kerana kemungkinan ada yang tak nampak yang bentuk kotak-kotak. So langsung siapkan diagram ni. Okay, kita berada di sini. Ni timeline kita panggil diagram timeline. Dia apa? Frame masa. Time frame Okay, kita berada di sini sekarang ni. Kita berada di sini. Okay, so ini adalah perkataan 现在. 现在 maksudnya sekarang, now.
What are you doing now? 现在 kita tengah kelas. 我们在上课。上课 is attending class. 上课. Okay, attending class. So, sekarang kita tengah kelas. 现在我们 kita semua 在 untuk sedang 上课. Okay, sekarang kita kelas, tengah kelas. Okay. So yang bezanya kat sini lah, 昨天 tidak sama dengan 去年. Yang ni sama. Yang ni sama. Guna konsep yang sama. Okay, boleh ya? 可以吗？可以ya? Jawab, sekejap lagi hilang pula semua orang. Semua orang ada? Semua orang ada? Ada. Takut dah Laoshi ni. Saya kira cakap seorang-seorang. Okay. So kata 今天, okay, kalau Laoshi letak tarikh 11月3号. Okay, siapa boleh bagi tarikh untuk esok? Mingtian, Laoshi tanya, 明天几月几号? Okay. Okay. Soalan Laoshi, 明天几月几号? So, bagi tarikh untuk esok. Siapa? 11月4号. Okay, 很好. Okay, 昨天呢? Yesterday pula? 昨天几月几号? Orang lain pula? Lain? Siapa nak bagi? 昨天几月几号? Siapa nak bagi? 快点快点. 11月2号。2号，对了 ，OK。OK， so untuk tahun ni, 今年2020年 OK， 明年 siapa boleh bagi jawapan? 明年2021年 OK， 去年呢？去年2019年 OK? Ya? OK, dah habis cerita pasal tarikh dengan tahun. OK, habis satu bab. OK, OK, tapi dah nota harus bagian ni OK, next kita nak masuk okay, next one kita nak masuk fokus kita yang kedua. Okay. Banyak. Maksud kena ambil daripada sini sebab apa? Sebab nanti boleh tulis-tulis. Kalau ambil buka dalam Google Classroom tu langsung tak nak tulis-tulis. Selingnya. Okay, so ini untuk part 2. Kita tengok part 2 Okay, next kita cerita pasal okay, so part 1 tadi cerita pasal tarikh dengan tahun. Okay, ini bahagian kedua. Bahagian kedua kita nak bertanyakan awak orang asal dari mana. Okay, so Nali adalah kata tanya untuk mana. Okay, kita dah sentuh pasal kata tanya Nali ya. Okay, lepas tu Ren adalah untuk orang. So kalau translate dalam bahasa Melayu, awak adalah orang mana. Okay, orang mana ni kita nak cerita pasal awak orang asal daripada negeri mana.
Okay. Sama ada negeri mana ataupun negara mana. So kalau kita dalam konteks Malaysia ni kita bertanyakan, oh awak orang negeri mana. Okey, perhatikan dekat sini kata tanyanya adalah apa dia? Nali saja kata tanya. Okey, so kalau Lausu nak menjawab soalan ni tukar kepada wa, shi salin balik, nali kena tak jawapan, ren salin balik. Okey. Lausu bagi tahu Lausu, 我是吉兰丹人. Lausu orang Kelantan. Kelantan人. Okey, nama negeri nanti kita tengok 我是Kelantan人. So saya orang Kelantan. Orang Kelantan. Okey, sebab apa dalam bahasa Melayu kena macam ni? Sebab dia pentingkan kata nama khas. Okey, contohnya Encik Lokman. Dia akan sebut Lokman dulu, baru Siensheng. Cik Aina. So, dia akan sebut Aina dulu, barulah Cik. Okey, so kita tengok orang mana. 你是哪里人？我是吉兰丹人. Okey, sama dengan tadi ya. So, untuk isi negeri ni, kita tengok dekat slide langsung dekat belakang ni ada. Okey, ni peta Malaysia. Okey, ini list untuk nama-nama yang nama-nama negeri. Okey, untuk you all yang dah ada buku muka surat yang kedua terakhir. Ada peta Malaysia. Okey, kat situ pun dah ada nyatakan dengan lebih jelas dengan ada peta sekali. Okey, siapa yang tak boleh nak hafal, list ni pun ikut peta ni sebenarnya daripada utara sampai ke selatan, lepas tu ke Malaysia Barat. Okay, so kita just go through saja secara ringkas. Okay, Polish, Jita, Kedah, Bincheng, Penang, Pili, Perak. Okay, ini selalunya orang sebut silap Xuelan, okay ada Xuelan, Selangor. Okay, yang paling kerap you akan guna adalah yang ni Jilongpo untuk Kuala Lumpur, Sembilan untuk Negeri Sembilan. Tengok ada tak direct translate tengok Sembilan kan, mana ada nombor cio kat sini, tak ada kan. Tak semestinya sebab ini adalah nama khas. Nama khas, so dia ada nama yang ditranslate ataupun ada yang dia translate, ada yang ikut bunyi-bunyian. Ya, kesamaan kat situ Okay, next kita ada Melaka, Ma Liu Jia, Melaka, Johor, Rou Fo, Pahang, Peng Heng. Bukan jangan baca Peng Heng ni ada orang baca Peng Heng. Peng Heng sebab dia P. Peng Heng. Okay, next. Terengganu, Terengganu. Okay, next. Kelantan, Sabah, Sarawak untuk Sarawak. Okay, awak pilih awak daripada negeri mana. Lepas tu tambah apa dekat belakang? Tambah ren. Okay. Selamat. Awak tambah ren kat situ ini bahaya ni. Sekejap lagi langsung terkeluar balik pula. Siapa ni mau masuk ni? Ke terputus? Dia lambat-lambat langsung tak bagi masuk dah tau. Takut langsung yang terkeluar. Okay, boleh? Okay, so pilih negeri awak, lepas tu tambah ren dekat belakang. Okay, nanti kita nak buat exercise Okay, next. Ini adalah nama-nama untuk ibu negeri. Ibu negeri tu bila nak guna? Okay, kejap lagi ada nak cerita pasal rumah awak tinggal di mana. Okay, so kita boleh guna ini. Okay, untuk persoalan ni, Cu Zai Nali. Okay, Cu Zai Nali ni untuk persoalan nombor fokus point kita ketiga. Okay, ini cerita tanya awak tinggal di mana. Okay, so negeri-negeri ni minta tolong you all self study.
tengok sendiri. Cuma kalau tak tahu sebutan, send message kat Lao Sư, Lao Sư voice over. Okay, Lao Sư, saya nak tahu macam mana sebut ni. Kuala Tengjalo, Kuala Terengganu. Ke tak Cina Palu, Kota Kinabalu. Wilayah Persekutuan macam mana? Lianbang Zhixia Qu. Okey, yang ini tak penting sangat. Okey, yang paling penting apa? Yibao, Sha'anan, Furong, Kuantan. Ini biasa keluar, ya luar serta. Okey, itu je. Yang lain tu macam jarang digunakan. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat ni selalu keluar dalam peperiksaan biasanya. Okey. Kita back to kita punya persoalan yang ketiga. Okey. Kita dah tahu macam mana nak tanya awak orang mana. Okey. So soalan ketiga kita nak tanya adalah ni住在哪里? Okey, ni awak住 tinggal. Tinggal在kat sini maksudnya di di mana? Okey, sekali lagi kata tanyanya apa? Kata tanyanya apa dia? Nali. Oh, betul. Nali saja ya. Nali saja. So bila nak jawab, salin balik. Ni tukar pada wa. Okey ni. Zu zai. Okey, ini kita nak tak jawapan. Okey, contohnya wa zu zai Ya Luo Shi Da. Saya tinggal di Alusta. Okey. Tadi boleh tadi? Sorry. Okay, letaklah nama negeri kat sini. 我住在古晋. Saya tinggal di Kuching. Okey, ini persoalan tinggal di mana. Okey, satu lagi cumanya saya nak bagi tahu sebab sekarang tak ada orang duduk college. Sebenarnya soalan ni pun kita boleh bertanyakan kepada pelajar yang tinggal di college. Contohnya ni, 住在哪里? Okey, 我住在 contohnya Seroja Susa. Ada kot. Sekejap. Okey. Ni 住在哪里? Okey. Ini khas untuk pelajar yang duduk di college. Semalam Lao Sư masuk dekat college Teratai ke? Nampak ada je pelajar. Kenapa ada pelajar kat situ? Ada student memang duduk college. Ada yang boleh duduk college? Saya duduk college. Oh ya ke? College mana? Melati. Melati. Okey tak? Okey. Makan okey? Makanan dijaga ke? Tak. Suruh sendiri. Oh ya ke? Kalau lapar kau perlu apa-apa kan Roger Lao Sư Okey. Okey je. Okey. Okay, so 宿舍 stand for, okay, ini penting untuk you all. 宿舍 stand for college, asrama, 宿舍. Okay, so seperti macam tadi juga, nama haruslah letak di depan. Seroja 宿舍, Delima 宿舍, Teratai 宿舍, Perindu 宿舍. Okay, ini khas untuk orang yang tidak tinggal di rumah sekarang. So, ada yang duduk di college. Okay. Boleh Boleh Okay. So contohnya yang ni adalah yang tinggal di college, yang ini adalah contoh yang tinggal di Shah Alam ataupun tinggal di Ipoh. Okay, semua boleh guna yang tu. Alright, boleh Okay, sorry kena gostam lah dah. Okay, so yang ini pula nak tanyakan rumah awak sendiri, rumah. Tinggal di mana tu satu, maksudnya tinggal di negeri ataupun kawasan mana. Ini nak tanya rumah awak. Okay, kali ini last week kita pasal Jia maksudnya my family, betul tak? My family. Untuk hari ini Jia ni maksudnya the physical house. Where is your house? Okay, kat sini bermaksud rumah. Okay, ni the Jia在哪里? Okay, Jia dah ada dua maksud Itu cerita pasal family. Untuk hari ni dia bermaksudkan physical house ataupun rumah sebagai subjek. Okay. 好，我的家在
Okey, ni awak nak bagi alamat dekat orang. Okey, alamat. Okey, contohnya sekarang untuk alamat sama juga dengan kita catatkan tarikh. Dia bermula dengan tempat yang lebih besar. Okey, so just to tell you, untuk bahasa Mandarin ni, ayat-ayat yang dia guna adalah melalui perbuatan kita, disusun ikut perbuatan kita sendiri. Okey, contohnya apa yang Lausu maksudkan perbuatan kita? Contohnya, awak tinggal di Perak, nak datang ke UiTM Shah Alam. So, bayangkan awak kalau daripada negeri Perak, kalau nak ke UiTM Shah Alam, awak akan mencari negeri Selangor. Betul tak? Dah masuk Selangor, hala tuju awak adalah mencari Shah Alam. Distriknya Shah Alam. Bila awak dah masuk ke Shah Alam, okey, lepas tu awak akan mencari, sebab Shah Alam ni dia pembahagian kawasannya mengikut section. So dah masuk Shah Alam, awak akan mencari section berapa untuk dituju. Dah jumpa section tu, seterusnya adalah mencari jalan apa. Dah jumpa jalan apa, awak nak cari kolej apa pula. Okay, so kolej apa pula mencarinya. So dia ikut kita punya perbuatan, aktiviti kita. So kalau nak kita daripada satu tempat nak ke satu tempat yang lain, kita akan harus melalui semua ini baru sampai ke destinasi. So untuk alamat sama. Okay, so dia akan bermula dengan negeri, state. Contohnya nak pergi mana? Waterjiacai. Okay, Shah Anan bermula dengan Shah Alam. Okay, misal kata kalau Shah Anan, senang nak bagi contoh Shah Anan, lepas tu distrik Shah Anan sini yang ini Xue Lan E, saya nak tuju ke Xue Lan E, then go to Shah Anan, lepas tu UiTM dekat mana? Ichu section 1. Okay, jalan apa? Contohnya Bijaksana Loop. Bijaksana Loop. Okay, semua kan? Semua tengok, nama semua dekat depan. Nombor untuk section dah depan. Shah Anan dia tak ada apa-apa. Okay, lepas tu nak sampai ke Teratai Susah. Okay? Okay. Ini cerita pasal awak duduk kat college lah. Kalau contohnya rumah Laushi, Waterjiacai, Xue Lan E, Shah Anan. Okay, lepas tu section contohnya Laushi tinggal di section 7. Qi. Okay, Laushi akan tulis Qi Chu section 7. Okay, lepas tu jalan Crystal Loop. Nah, maksudnya jalan Crystal. Lepas tu dekat rumah nombor berapa. Okay, rumah nombor berapa. So, rumah nombor berapa, contohnya Shuha. Menpai. Okay, Menpai ni maksudnya nombor rumah. Menpai Shuha. Dah sampai ke rumah Laushi. Okay? Boleh ya? So untuk alamat dia kena tulis kawasan yang besar dulu, lepas tu semakin kecil dan sehinggalah sampai ke destinasi. Okay, kalau awak tulis alamat untuk tulis surat ke negara China macam ni lah. Dia tulis Republic of China dulu. Lepas tu distrik apa? Contohnya Guangzhou. Lepas Guangzhou, lepas tu masuk ke negeri apa? Lepas tu apa-apa. Last kali baru nombor rumah. Last. So tak sama dengan alamat dekat Malaysia. Kita tulis nombor rumah dulu, jalan apa-apa, taman apa, lepas tu baru negeri dan negeri barulah negara. Dia terbalik dengan orang Cina. Okay? Ha.
so kita dah settle ini. Okay, next bahagian keempat. Okay, you perasan tak yang last week yang Lausu bagi nota nombor-nombor tu, belakangnya ada cerita, ada bertanyakan nombor telefon. Perasan tak you punya nota last week? Ada tak? Ada. So dah tengok-tengok dah sikit-sikit yang tu. Tengok saja tapi tak tanya Lausu. Tak ada siapa pun tanya Lausu. Okay, tak apa. Okay, ini bahagian fokus yang keempat adalah macam mana kita nak bertanyakan nombor telefon, handphone. Nombor handphone. Okay. So sini kita ada perkataan nombor. Ini adalah handphone. Okay. So terbalik sama juga. 手机号码. 手机号码 maksudnya nombor handphone. Okay. Tengok kita ada perkataan ji untuk berapa. Okay. How untuk nombor juga. Maksudnya berapakah apakah nombor. Sebab ji kalau nak tanya untuk umur, belakang dia tulis sui. Untuk bertanyakan berapa bulan apa, kita letak yue. Kalau nak bertanyakan berapa hari bulan, kita guna ji hao. Kan? Okay. So ji hao ni, aduh. Alamak, dah tutup. Okay. So ada ji sui tadi. Ji sui, ji hao. So ji hao ni ada dua lah. Satu untuk bertanyakan berapa hari bulan. Untuk hari bulan kita tanya ji hao juga. Ini untuk berapakah nombor. Okay, ji hao. Boleh? Okay, Nita ni boleh letak macam-macam. Ali Mama semua boleh tukar tak semestinya letak ni sahaja. Okay, so yang nak ditanyanya di tengah-tengah. So Lausu dah create satu table. Okay, so maksudnya apa-apa yang nombor, apa sahaja nombor yang awak nak tanya kita letak di tengah. So nombor ini milik siapa yang awak nak tanya. Okay, Papa Jingli manager punya nombor handphone berapa. Okay, so lepas tu selepas yang ni, okay, ini sangat-sangat formal. So ada letak hauma. Sebenarnya kalau kita nak bertanya di luar sana, bila kita bercakap conversation, yang ini tak perlu pun tak apa sebenarnya. Sebenarnya, tetapi kita baru belajar, so kena belajar benda yang lengkap. Okay, so kita belajar yang lengkap. So ini masih lagi diperlukan. Okay, langsung just go through sahaja. So ini adalah nombor telefon. Ni telefon ni maksudnya nombor telefon fixed line. Okay, 电话ni nombor telefon fixed line. 手机 handphone, 传真 fax, which ramai dah tak guna dah, 传真. And then machine dia sangat mahal Okay, next kita ada 身份证. 身份证 is IC. Okay, 门牌 untuk nombor rumah tadi bila nak tanya rumah awak di mana. Okay, 车牌 bertanyakan nombor plate kenderaan. Tak kisah kenderaan motor ataupun van ataupun kereta. Dan juga kita nak bertanyakan nombor bilik. 房间. 房间 untuk bilik. Contohnya kat asrama. Awak duduk bilik nombor berapa? Okay, ataupun tinggal di hotel. What is your room number? Okay. Okay, so semua kita guna ayat yang sama. Ayat yang ini, pattern ini untuk bertanyakan soalan nombor berapa Okay, so perhatikan ini adalah kata tanya. So dekat sinilah kita nak gantikan jawapan. Ayat yang sama, so kita copy balik
Okey, copy balik table tadi. Dekat sini kita letak kita punya jawapan. Faham tak table ni? Faham tak? Okey ya? Okey, cumanya yang kita nak tambahnya, perhatikan di sini yang penting you need to add perkataan shi sahaja dalam jawapan ni. Adalah, my number is, my number, nombor saya adalah, nombor handphone saya adalah, and then letak jawapan awak. Okey, ini sangat penting. Okey, boleh ya? Tetapi jangan risau, table ni walaupun banyak, yang kita awak perlu tahu adalah yang ini saja ataupun yang ini. Dua ni saja. Yang lain tak berapa penting. Okey, untuk level you yang ini saja penting. Okey, tapi yang awak perlu tahu adalah untuk kegunaan harian di luar adalah 身份证, awak punya IC. Okey, Okay, so speaking exercise, kita ada speaking exercise sebenarnya, kena tanya di manakah, tanya kawan awak tinggal di mana, bertanyakan kawan awak dia orang mana, dan bertanyakan nombor telefon bimbit kawan awak. Okay, so yang ini Lausu dah letak dalam exercise dekat Google Classroom, so you all boleh jawab dekat situ. Okay, so kalau boleh yang ini Lausu nak you all buat pair work sebab Lausu tak larat nak tengok sampai 37 orang punya jawapan. Okay, so ini bahagian, sebenarnya bahagian baru settle bahagian kedua ya. So saya Lausu tak nak teruskan lagi sebab takut nanti you all tak dapat nak catch up sebab banyak sangat benda nak kita belajar ini. Okay, takut terlalu ajar cepat-cepat, laju-laju banyak-banyak tapi you all tak faham. Langsung tak nak macam tu. Okay, setuju tak? Setuju tak? Setuju. Okay, so untuk hari ni sahaja. So kita belajar tentang satu, bertanyakan tarikh dan menyatakan tarikh. Yang kedua, kita bertanyakan orang tu daripada orang mana. Okay, so daripada orang mana ni kita belajar negeri-negeri di Malaysia dan ibu negeri di Malaysia. Yang ketiga, kita bertanyakan soalan awak tinggal di mana dan macam mana awak nyatakan awak tinggal di asrama macam mana, kalau awak tinggal di negeri lain macam mana, dan macam mana nak bagi alamat. Okay, yang keempat adalah bertanyakan nombor handphone kawan awak. Okay, so yang boleh ya? So 4 soalan kita tanya. Okay, sebenarnya nanti kita nak tambah pasal birthday. Ada bertanyakan birthday sebab kita bila ada tarikh, dia ada birthday. So tak apa, yang birthday tu kejap. So kena mention jugalah birthday ni. Okay, minta maaf ya. Birthday ni kena mention juga. Sikit je, tak banyak. Sikit je ya. Lama bukan kat sini. Okay, sekejap ya. Okay, birthday kita mention juga. Okay, kita tengok ni sekejap. Okay, birthday adalah kita panggil Sheng Ri. Okay, tengok cantiknya bahasa Mandarin. Oh, ni dah ke belakang. Okay, cantiknya bahasa Mandarin dia kata Sheng Ri is tarikh lahir. Okay, tengok Ri ni Ri kan hari tadi. Hari. Sheng ni maksudnya lahir. Okay, last week awak belajar Chu Sheng. Chu Sheng. Chu Sheng ni maksudnya dilahirkan. Tengok ada perkataan Sheng. Sheng ni sama dengan Sheng yang ini. Lahir. Sheng. Okay. Sheng Ri. Ri senang nak tulis ya. Ri adalah hari awak dilahirkan. Bukan hari jadi tau. Hari lahir. Okay. Birthday pun sama kan. Birth dilahirkan. Day hari. Hari dilahirkan. Chu ni maksudnya awak. Chu Sheng maksudnya dilahirkan.
tak sama dia dilahirkan ni hari lahir. Okey. 什么时候? Okey, ini kata tanya yang sangat penting. 很重要 ya, sangat penting. 什么时候? 什么时候 ni kita belajar soalan untuk masa. Okey, kalau nak tanyakan bilakah tarikh lahir awak? Ke mana dia? Okey. So kalau nak tanyakan soalan untuk when is your birthday? What is the date of your birthday? Ni 的生日是 Okey, 是 adalah 几月几号. Okey, ini untuk nak bertanyakan tarikh sahaja. Kalau tanya ni 的生日是什么时候? Okey, yang ini awak boleh jawab macam-macam. Okey, kalau 几月几号, kalau persoalan 几月几号, maksudnya awak kena spesifik jawab bulan dan hari bulan. Okey, so maksudnya spesifik tarikh. Kalau dia tanya 什么时候呢? Kalau 什么时候awak boleh jawab macam-macam. Awak boleh jawab 今天. 今天 maksudnya hari ini, ataupun awak boleh jawab 4月 April, ataupun awak boleh bagi tarikh terus 1999年 contoh yang tarikh hari ni 11月3号 pun boleh. So soalan 什么时候 lebih general. So awak boleh bagi macam-macam jawapan. Tetapi kalau 几月几号, awak kena jawab dengan tarikh. Okay. So untuk latihan you all yang kena buat dalam Google Classroom adalah ada berapa soalan 5. 5 soalan. Okay, so pair work ni. Okay, bertanyakan tarikh hari ini, berapa hari bulan, then tarikh lahir awak, your friend lah, kena tanya kawan awak kena fix, kena cari satu kawan, dan kena bagi tarikh yang betul untuk birthday, tarikh dan orang mana yang betul, jangan main-main Lepas tu asking your friend handphone number and where do you live. So tanya 5 soalan ni. So kalau boleh jawab terus dalam tu pun tak apa, type terus. Ada yang boleh type terus kan? Lausu prefer yang type terus kat situ, tak payah buat attachment, sebab Lausu nak buat pembetulan pun macam susah sikit. Okay? Dah ada yang hantar ni. Okay, tak apa. So, okay, Lausu ingat untuk hari ni sampai sini sahaja sebab tak nak load you all banyak-banyak. Okay, lepas ni Lausu akan bagi attachment macam mana nak tulis a few perkataan yang ada dalam buku teks ni. Okay, untuk lesson 2. Untuk lesson 2 dulu. Penulisan untuk lesson 2. Okay, ada apa-apa soalan? And then you boleh go through dialog dulu. Nanti Lausu attachkan audio file untuk, dah attach kot audio file. Ini lesson 2. Ini 我的家。lesson 3 我的生日。老师boleh attach audio Okay, nanti Lausu attachkan audio. You boleh go through untuk semua dialog yang ada dalam lesson 3. Okay, boleh Okay, Ima? Okay, kalau tak ada apa-apa, so kita boleh roger and out. Then see you on next week.